sangat besar tujuannya. Kenapa kata sangat besar tujuannya? Kita katakan amin itu karena Fatihah itu mengandungi berbagai-bagai perkara. Di antaranya, di antara berbagai-bagai perkara itu ialah memohon hidayah petunjuk dari Allah. Kita kata ihdinas siratal mustaqim. Itu perkara besar. Ihdinas siratal mustaqim maknanya tunjukkan kami ya Allah jalan yang lurus. Jadi tidak ada siapa yang beri dapat menunjukkan kepada kita jalan yang lurus melainkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hal itu adalah satu perkara yang besar. Jadi manakala kita katakan amin, artinya permohonan kita tadi kita minta Tuhan tunjuk, teruskan pelaksanaan kita betul pada jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ke jalan yang benar, jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam Fatihah kita itu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Tidak jalan yang akan murka ke atas mereka itu waladhdallin. Tak mampu jalan yang sesat. Itu kita minta kepada Allah SWT. Kalau dia kata-kata iman ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Amin. Kata iman kita pun amin. Yang perkenankanlah segala permohonan kami untuk mendapatkan hidayah dan perkenanlah doa kami untuk menjauhi perkara yang sesat dan batal itu. Itu kita minta kepada Allah SWT. Buat hati satu perkara yang amat penting bagi kita. Dan juga memohon perlindungan daripada menurut jalan yang orang-orang yang dimurkai dan yang sesat, yang Yahudi dan Nasrani. Iaitu perkara yang tidak dapat dinilai dan tidak ada siapa pun yang dapat memberinya selain daripada Allah Azza wa Jalla. Jadi jalan yang kita minta tadi, iaitu hidayah yang kita minta tadi. Semua manusia ini tak dapat nak memberikan kepada kita melainkan daripada Allah SWT. Oleh itu sangatlah mustahak waktu kata terima dan amin kita katakan amin. Perkataan amin itu pula maksudnya memohon kehadrat Allah Subhanahu wa taala, memohon segala permohonan yang terkandung dalam surah Fatihah itu dikabulkan. Mudah-mudahan apa yang kita baca daripada Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin hingga akhirnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka manakala segala permohonan kita dikabulkan Allah taala, maka kita termasuk dalam golongan orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah kita termasuk dalam golongan ahli syurga Allah Subhanahu wa taala. Itu kita jangan. Dengan sebab tujuannya yang besar itu, dengan sebab tujuannya yang besar itu, maka ucap amin diucapkan juga oleh malaikat di langit. Malaikat di langit ucap amin, amin siap masuk. Dengan yang demikian malaikat itu mengucap amin. Menjadilah saat ucapan amin itu suatu saat yang mulia. Jadi kalau kita tak apa yang keluar itu, kita tak dapatlah kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Saat terbuka pintu keampunan Allah. Waktu itu keampunan Allah terbuka waktu itu. Kita kena banyak kata amin. Saat terbuka pintu keampunan Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya yang tertentu. Mudah-mudahan kita termasuklah dalam golongan hamba Allah yang tertentu di sisi Allah SWT yang dapat mengampunkan dosa-dosa kita. Manakala kita dapat diampuni oleh Allah SWT, maka itulah maksud atau tujuan matlamat hidup kita pada mengerjakan amal ibadat. Ialah naknya amal ibadat kita itu diterima oleh Allah. Oleh itu amatlah baik bagi makmum ucap amin. Amatlah baiknya
Demikian juga bila ia seorang diberi demikian juga bila ia seorang diri membaca Fatihah. Apa yang kita ni semaya seorang diri. Manakala wala tadi amin, kita kata amin. Ya wala tadi kita buat wajib saja dia. Maksudnya kita fokus kita buat juga amin. Walau kita semaya seorang diri. Supaya mendapat saat ucapan amin daripada mereka. Mudah-mudahan kita semaya sendiri seorang diri pun sama dengan amin mereka, maka kita akan dapat diampun. Tadi dia kata orang amin serta iman muafakat dengan mereka. Ni kita semaya semua seorang diri, kita tak datang ke masjid. Jadi kalau kita nak datang nak semaya di mana? Kalau semaya awal waktu juga lah. Kalau tu iman di masjid, dia semaya ni awal waktu. Jadi kalau kita semaya pada tengah akhir waktu, berarti amin kita tetap tak dapat bersama-sama dengan amin mereka di langit. Maka itu ada kerugian bagi kita. Dan pula kalau kita tidak semaya awal waktu, manakala masanya itu telah melulus si masa untuk kita mengerjakan semaya, maka itu akan disoal oleh Allah SWT. Pada takdir kita tu mati, tetapi kita belum semaya. Waktu sudah masuk, Tuhan akan tanya kepada kita, kamu jawab apa masa 1 jam dah masuk waktu kamu tak semaya? Kita nak jawab apa? Nak jawab dia masuk kereta, tak terima. Apa lagi dia raya dengan raya aku tu buah, ada kawan dan sebagainya. Tuhan tak terima. Maknanya kita tu membesarkan perkara keduniaan daripada membesarkan Allah SWT. Kerana panggilan azan ini ialah memanggil manusia supaya buat amal ibadat kepada Allah SWT. Tiba-tiba kita tidak datang, maka kita akan mendapat terpelak daripada Allah SWT di atas takhirnya kita mengerjakan semaya itu. Kalau tak mati tak apa, kita semaya dia waktu juga tak apa. Tapi takut-takutnya mati. Mati itu jadi masalah kepada kita disini dengan Allah SWT. Dengan itu termasuklah ia seorang yang semaya seorang diri tadi di dalam golongan orang-orang yang beroleh keampunan Allah yang melimpah rahmatnya. Kita termasuk dalam golongan orang yang mendapat keampunan Allah Subhanahu wa taala. Manakala kita sudah dapat golongan termasuk dalam golongan orang yang diampunkan Allah Taala, maka itulah muncul bagi amal ibadat kita ialah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana ibadat-ibadat kita ini tak ada siapa pun yang dia boleh akun, boleh dia kata ibadat supaya saya telah diterima. Tak ada siapa yang dia, walaupun untuk guru sekalipun dia tak kata. Kerana terima ibadat ini bukan kerja kita. Kerja kita adalah laksanakan kewajipan kita dengan Allah. Tapi terima itu adalah dari sisi Allah SWT. Yang kita ni setiap amal ibadat yang kita buat itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Penerimaan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Di atas perbuatan kita itu. Dia nak terima, tak nak terima. Dia pandangan Allah Subhanahu wa taala. Kita kewajipan kita laksanakan segala suruhan dia dan larangan dia, maka itulah tugas kita, kewajipan kita. Tujuhnya membaca surah selepas membaca Fatihah. Sunat Fatihah juga baca surah selepas membaca Fatihah. Itu yang ketujuhnya. Iaitu kalau kita tak baca pun boleh. Kita tak ingat apa satu. Macam orang baru meluk Allah Islam. Kalau Allah ingat pun kita tak ingat. Tak tahu kita baca. Tapi Fatihah dia boleh baca. Itu tak boleh. Dia baca waktu. Tak apa. Tapi kita dah baca, boleh baca Fatihah, boleh baca Qul huwallahu ahad, dan sebagainya. Kita baca ayat.
Jadi makna perayaan sunnah ini, sembahyang sunnah dan sebagainya, dan bacaan-bacaan sunnah dan sembahyang itu ialah untuk merendahkan, menampungkan kedudukan sembahyang yang wajib kita lakukan. Itu pentingnya. Kemudian kata hadis yang 100 ya. An Abi Qatadah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi zuhri bil awwalain bi ummil kitab wa suratain wa fil rak'atain al-ukhrayain bi ummil kitab wa kana fil asri wa kana fis subhi. Alhamdulillah kita dapat mendengar hadis Rasulullah. Maka ini semua daripada perkara-perkara yang membawa kebaikan kepada kita. Karena kita jangan cinta kepada Rasulullah, tapi kita tidak mahu dengar kata-kata dia, maka rugi usaha kita. Jadi kita cinta kepada dia, apa yang dia kata itu kita jadikan amal ibadat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu menunjukkan kita cinta kepada Rasulullah dan kita dengar dari Rasulullah. Daripada Abi Qatadah radhiyallahu anhu bahwa Allah Subhanahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca pada sembahyang zuhur di dalam rakaat yang pertama. Dia sembahyang zuhur sama Abi Qatadah tadi pada sembahyang zuhur pada rakaat yang pertama dengan Ummul Quran Al-Fatihah. Jadi Rasulullah baca Fatihah yang pertama. Kerana Fatihah ini adalah satu perkara yang wajib kita baca di dalam sembahyang. Perkara yang wajib kita baca dalam sembahyang tak ada yang lain melainkan suratul Fatihah. Kerana kita sembahyang kalau tidak baca Fatihah, sembahyang kita itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. La salata liman lam yaqra'il Fatihah. Tidak sah sembahyang bagi mereka yang tidak baca Fatihah. Umpamanya kita datang masuk masjid, imam dekat nak rokok dan kita Allahu Akbar, akak takbir, jadi dulu. Jadi dulu. Terima Allahu Akbar rokok, kita tak baca lagi, kita pun rokok. Tak jadi sembahyang kita. Sembahyang kita tidak jadi. Jadi berlaku di situ perkara yang tidak baca Fatihah. Jadi manakala kita tidak baca Fatihah, kata Rasulullah, la salata liman lam yaqra'il Fatihah. Tidak sah sembahyang, tidak jadi sembahyang bagi mereka yang tidak baca Fatihah. Oleh hal yang demikian, baca Fatihah adalah wajib. Masa Rasulullah SAW biasanya, selalunya baca pada sembahyang zuhur dalam 2 rakaat yang pertama. Dalam 2 rakaat yang pertama dengan Ummul Quran, iaitu Fatihah, serta 2 surah yang lain. Serta 2 surah yang lain. 2 kali Fatihah, 2 kali surah. Pada rakaat yang pertama, yang kedua. Jangan baca di dalam 2 rakaat yang akhir dengan Ummul Quran Al-Fatihah sahaja. Yang rakaat yang 3, yang keempat, sahabat ini Abu Ubaidah ini tidak dengar Rasulullah baca surah. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat tidak baca. Berarti ini baca Fatihah ini adalah syariat, yaitu suruhan Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi tidak melakukan satu-satu perkara melainkan apa yang disuruhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya pada rakaat yang kedua, yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala tak suruh Nabi baca surah lagi. Tapi Fatihah pun nak baca. Kadang-kadang Rasulullah tadi tak sah sembahyang
juga pada sembahyang asar. Pada sembahyang zuhur dia sembahyang Ubaidah tadi. Dan pada sembahyang asar begitu juga. Jadi dua rakaat pertama Fatihah, dan dua kedua juga ayat daripada surah yang tertentu. Dan demikian juga pada sembahyang subuh. Jadi pada sembahyang subuh Rasulullah baca doa. Maka Rasulullah baca doa itu dia kuat itu adalah arahan daripada syariat syar'i, iaitu Allah yang mensyariatkan sembahyang subuh baca doa. Jadi kalau kita katakan kenapa sembahyang subuh tu baca Fatihah padahal baca ayat Quran itu adalah syariat daripada Allah SWT. Kenapa sembahyang subuh baca kuat itu adalah Allah SWT suruh Nabi. Kerana kita tahu bahawa Nabi ini tak kuat satu-satu perkara, melainkan apa yang disuruhi oleh Allah SWT. Demikian juga wahakala bil asri, demikian juga pada sembahyang asar, wahakala bil subhi, dan demikian pula pada sembahyang subuh. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Hadis ini menjadi dalil bahawa membaca surah selepas membaca Fatihah di dalam sembahyang adalah dituntut oleh syarak. Apa dituntut oleh syarak? Iaitu Allah SWT yang mensyariatkan. Allah SWT suruh Rasulullah buat macam itu. Jadi kita tak boleh kata kenapa tu baca perlahan, baca kuat. Kenapa? Itu adalah sembahyang Allah suruh buat macam itu. Itulah perbuatan Rasulullah. Sebab itu kata Rasulullah, sallu kama ra'aitumuni usalli. Sembahyanglah kamu sebagai kamu tengok aku sembahyang. Maknanya yang amal ibadat kita ni tak boleh kita nak buat mengikut perasaan kita. Kita kena buat mengikut perbuatan yang dibuatkan oleh Rasulullah. Kerana setiap perbuatan Rasulullah itu adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh hal yang demikian, insya-Allah segala perbuatan kita dan kita laksanakan ibadat kita apa yang dibuatkan oleh Rasulullah, maka itulah amal ibadat yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita serahlah kepada Allah SWT di atas penerimaan yang itu, kerana kita sudah buat cukup syarat dan rukunnya. Tapi kalaulah kita buat dengan tidak cukup syarat dan rukun, maka kita tidak boleh serah kepada Allah SWT. Kita pasti kita kena belajar, kita kena tahu macam mana ibadat kita nak diterima oleh Allah SWT. Kita kena tahu selok-belok dalam mengerjakan amal ibadat. Jangan kita cukupi dengan keadaan kita ni adalah keturunan kita Islam, ibu bapa kita Islam, ibu nenek kita Islam, tetapi kita tidak kaji di dalam selok-belok mengerjakan ibadat haji, ibadat sembahyang, ibadat puasa, cara berwuduk dan sebagainya, maka kita akan dapat rugi besar di akhirat nanti. Maka syarat dengan katakan kita tu nak boleh serah kepada Allah SWT, kita kena laksanakan kewajipan kita. Seperti wajib belajar, kita kena belajar. Kalau kena baca, kita kena baca. Mana kita serahlah kita buat kepada Allah SWT, maka itulah buat perbuatan kita itu kita serah dengan penyerahnya. Jangan kita serah tapi kita tidak tahu selok-beloknya tak boleh. Hadis ini menjadi dalil bahawa membaca surah selepas membaca Fatihah di dalam sembahyang adalah dituntut oleh syarak. Hukumnya menurut ulama, menurut huraian ulama, ialah sunnah. Sunnah apa? Kalau kita sunnah apa kata? Kita tahu kata sunnah ada jadi macam itu. Kita kena lepaskan fardu ain kepada kita.
Berdoa apa dia? Kita belajar. Saya nak tengok di dalam semaya. Apa kali itu? Apa kali sunnah? Sunnah itu terbagi kepada dua. Sunnah ayat dan sunnah af'al. Kata dia sini, hukumnya menurut huraian ulama, dari ulama hadis, ialah sunnah. Sunnah apa dia? Sunnah ayat. Kita baca tadi. Maknanya tak payah kita sujud sahwi. Tempatnya pada berdua rakaat yang pertama kita baca surah daripada sembahyang subuh, asar, maghrib, surah isya, dan kedua-dua rakaat sembahyang subuh dan sembahyang Jumaat, juga sembahyang sunat, kecuali sembahyang sunat jenazah. Disunatkan kita membaca surah kecuali sembahyang jenazah saja. Jadi manakala kita sembahyang jenazah, Allahu Akbar, kita selalu kita baca tahiyat dan kita baca Fatihah terus. Tak payah kita baca surah-surah lagi. Inilah hadis yang ada disebutkan bahawa Rasulullah SAW dan sahabatnya ada kalanya membaca beberapa ayat-ayat tertentu surah yang panjang. Yang kelapannya menyarikan bacaan pada sembahyang yang tertentu. InsyaAllah bagi akan datang bagaimana yang diwajibkan baca kita dinyarikan bacaan